Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani dan saya Najib Arif. Malam ini kita membawakan topik yang cukup penting kerana kita melihat kebelakangan ini apabila berubahnya keadaan ekonomi disebabkan oleh kadar inflasi, perubahan kadar OPR dasar semalaman yang membawa kepada perubahan kadar faedah melibatkan pinjaman-pinjaman pengguna kebanyakannya, dan pada masa yang sama kita melihat ringgit yang semakin melemah pada ketika ini di sebalik pengukuhan ekonomi Malaysia. Bagaimanakah rakyat untuk mengurus poket mereka? Tekanan ini dirasai khususnya untuk golongan B40. Bagaimanakah mereka akan manuver dan juga mengawal pembelanjaan mereka, dan bagaimanakah untuk mereka menolak segala perbelanjaan lain yang mungkin tidak diperlukan? Adakah masih ada ruang tersebut di kalangan rakyat dalam menguruskan duit poket mereka? Itu yang kita ingin berikan tumpuan pada malam ini. Terlebih dahulu kita juga ingin melihat kepada kajian yang dilaksanakan oleh Ipsos sendiri. Antara dapatan iaitu yang melihat kepada rakyat Malaysia yang merasai tekanan kewangan disebabkan oleh inflasi dan juga perubahan OPR ini. Dalam uji kaji ataupun kajian tersebut, di mana 45% rakyat Malaysia ataupun responden yang dikaji menyatakan bahawa mereka hanya hidup sekadar cukup makan. Itu yang dinyatakan dalam kajian Ipsos. 45% responden. Ini adalah angka yang besar. Saya nak membawakan tetamu kita pada malam ini, Profesor Dr. Bajai Badai, pakar ekonomi. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Najib menjemput saya. Baik, Prof. Pertama sekali, ini bukan isu baru tetapi disebabkan oleh cabaran ekonomi berganda. Kita bermula dengan pandemik, kemudian kita melihat kepada krisis ekonomi, perang di Ukraine, kita melihat inflasi yang melambung meskipun di Malaysia ini dikatakan masih lagi terkawal, namun pada angka 4.5 ataupun angka yang kita lihat pada ketika ini masih lagi tinggi untuk dirasai oleh rakyat Malaysia sendiri. Bagaimana untuk kita membaca kesemua angka ini dan kesannya kepada pengguna? Kerana kalau kita melihat kajian Ipsos sendiri mengatakan 45% responden cukup makan sahaja untuk hidup mereka. Sebarang perubahan yang mungkin berlaku, kejutan yang mungkin berlaku, mungkin akan berlaku financial collapse dalam kehidupan mereka. Apa yang boleh kita baca angka ini, Prof? Terima kasih. Sebenarnya tidak mengherankan hasil kajian menunjukkan 45% isi rumah di Malaysia bertahan. Kerana kalau kita lihat statistik Malaysia, untuk kumpulan yang makan gaji, penengah gaji di Malaysia hanya RM2,008. Maksudnya ada 50% orang di Malaysia yang bekerja pendapatannya kurang daripada RM2,000. Sedangkan kos sara hidup di Malaysia adalah mana RM2,500. Tahap kemiskinan adalah pada RM2,208. Jadi maknanya memang kumpulan ini adalah kumpulan yang sangat memerlukan bantuan. Kumpulan ini semakin tertekan apabila kadar inflasi meningkat, kini sampai 3.4%. 3.4% itu adalah inflasi yang dipanggil inflasi berhijab. Kalau inflasi sebenar lebih daripada 11.6% sebenarnya. Dan yang paling penting, kos makanan telah meningkat dengan tinggi. Dan alhamdulillah kita tengok kesan daripada kajian ini menunjukkan bahawa hari ini minat untuk berbelanja semakin menurun. Dan ini satu petanda baik kerana 4 atau 5 bulan yang lepas gejala makan di luar, di restoran dan sebagainya meningkat dengan tinggi, menyebabkan permintaan kepada barang-barang makanan bermasak tinggi, menyebabkan kadar inflasi makanan meningkat. So ada kebaikannya, ada maknanya masalahnya daripada situ. Prof, ini fenomena global, inflasi meningkat dan sebagainya. Kita faham, tetapi langkah juga harus diambil di peringkat domestik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak mudah kerana tidak ada satu polisi tunggal yang boleh menyelesaikan semua masalah. We cannot paint with one brush, orang kata. Tetapi apa yang setidaknya boleh kita berikan tumpuan untuk membantu mereka? Handout, bantuan tunai mungkin adalah yang terbaik setakat ini, yang mungkin bukan ideal tetapi praktikal pada ketika ini. Namun apa lagi yang boleh kita laksanakan? Kerana kita pernah mengeluarkan KWSP. Sekarang ini pun KWSP mengatakan bahawa ramai ahli mereka di bawah 55 tahun ataupun 50 tahun ini hanya ada RM1,000 sahaja simpanan mereka pun. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Apa lagi pilihan yang kita ada, Prof? Okay.
Ya, itulah maknanya sebenarnya saya melihat hasil kajian Ipsos untuk bulan Mei menunjukkan 52% isi rumah di Malaysia sangat risau tentang keadaan kewangan mereka. Dan kalau kita tengok laporan KWSP, 6.2 juta penyimpan yang mempunyai simpanan kurang dari 10,000 dan umur mereka hampir 50 tahun maknanya. Jadi tak ada banyak masa untuk cuba catch up. Jadi saya rasa kita perlu mengumpul data mikro sebab saya rasa apa yang berlaku hari ini ialah kerajaan tidak mempunyai data mikro untuk setiap isi rumah di Malaysia. Dengan data mikro ni kita boleh menganalisa siapa sebenarnya yang memerlukan bantuan dan kemudian kita tentukan apa bantuan yang mereka perlukan. Hari ini kita bagi bantuan dalam bentuk subsidi secara umum. Maknanya misalnya bantuan subsidi petrol kita bagi sampai 35 bilion tapi hanya 40% saja orang yang memerlukan. Jadi yang 60% itu boleh diagihkan semula kalau kita boleh menguruskan aspek subsidi ini sebagai satu portfolio penting dalam kerajaan. Kita perlu mewujudkan satu dana endowment bagi melabur untuk mempunyai kapasiti setiap tahun untuk membantu kumpulan yang memerlukan. Bantuan ini perlu datang dalam beberapa cara, daripada food stamp, daripada subsidi bahan bakar petrol, elektrik dan juga lain-lain kerana mereka perlu hidup seperti orang lain di Malaysia, itu matlamatnya, insyaAllah. Dalam kajian Ipsos juga Prof, kita melihat bahawa dapatannya juga berkaitan dengan minat membeli di kalangan responden juga menurun sejak bulan lepas. Ini adalah bulan-bulan yang kita menyaksikan peningkatan OPR dilakukan. Kalau kita melihat ini mungkin selari dengan apa yang ingin dicapai oleh pembuat dasar di peringkat dasar monetary Bank Negara Malaysia, iaitu mengawal permintaan untuk mengawal inflasi. Tetapi kita melihat angka inflasi masih lagi meningkat. Adalah beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti inflasi di import dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat korelasi dan juga perkara ini boleh diharmonikan, iaitu dasar monetary yang harus ditingkatkan sebagai contoh dan pada masa yang sama ia memberikan kesan kepada minat membeli. Di mana titik keseimbangannya untuk kita capai supaya kita tidak mahu juga orang tidak berbelanja tapi kita mahu orang juga berbelanja demi kemaslahatan ekonomi, Prof? Okay. Sebenarnya kadar perbelanjaan individu ataupun persendirian telah meningkat dalam 5 bulan yang lepas dan dia masih terus meningkat di bulan Mei. Tapi di bulan Jun tiba-tiba dia telah menurun, ya, menunjukkan arah yang berbeza kerana hari ini banyak isi rumah sudah mula bimbang. Bolehkah mereka terus mengharungi keadaan yang semakin getir, yang dijangkakan akan semakin getir di tahun menjelang akhir tahun 2022 ni. Tapi kita juga melihat ada 26% daripada isi rumah di Malaysia yang merasa stabil dan masih meneruskan kehidupan dengan agak selesa. Ini mereka merupakan kumpulan yang akan melonjakkan permintaan berkesan. Walaupun angka ini 26% adalah jauh lebih rendah daripada angka purata global pada lebih 40%. Tapi yang paling penting ialah kita masih mempunyai sokongan untuk melonjakkan ekonomi kita melalui perbelanjaan persendirian ini. Kita perlu terus menggalakkan perbelanjaan tetapi perlu mendidik masyarakat supaya membuat prioriti tentang perbelanjaan. Ini sebenarnya masa yang terbaik mungkin untuk membeli rumah, walaupun kebanyakan isi rumah akan merasa tidak selesa membeli rumah hari ini kerana mereka tak tahu sama ada mereka boleh terus membayar angsuran bulanan kemudian. Tapi harga rumah adalah masa terbaik mungkin.
Prof, apabila kita membuka sempadan negara April yang lepas, kita membuka sektor pelancongan kita sedikit demi sedikit kembali pulih di peringkat tempatan. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada kajian Ipsos ini, melihat kepada apa yang mereka akan potong terlebih dahulu dalam mereka merangka perbelanjaan peribadi, antara yang paling tinggi ada dua perkara, iaitu 45% responden mengatakan mengurangkan perbelanjaan sosial dan yang kedua tertinggi iaitu mengurangkan perbelanjaan bercuti. Sektor pelancongan kita baru saja mahu pulih, Prof, dan ini adalah dapatan Ipsos, mungkin tidak menggambarkan keseluruhan. Bagaimana untuk kita membaca angka ini dan apa persediaan peringkat dasar mungkin untuk memastikan bahawa kejutan tidak berlaku kerana orang tidak berbelanja dalam sektor pelancongan sebagai contoh? Okey, saya rasa setiap orang masih memerlukan masa untuk berekreasi, maknanya untuk berehat, dan mereka tidak akan memberhentikan terus perbelanjaan rekreasi, tapi mereka mungkin akan mengubah matlamat destinasi pelancongan. Kalau dulu mereka bercadang nak melancong ke Turki, sekarang dia pindah melancong ke Pulau Pangkur misalnya. Jadi kita mungkin mengharapkan bahawa pelancongan dalam negeri akan mendapat faedah daripada ini, kerana sekurang-kurangnya apabila mereka melancong dalam negeri, mereka dapat mengawal perbelanjaan sebab kadar pertukarannya semuanya dalam ringgit Malaysia. Jadi kita tidak menjangkakan sektor pelancongan akan menurun dan kita berharap sektor pelancongan akan pulih kerana ekonomi Malaysia lebih 60% bergantung kepada sektor perkhidmatan dan banyak kumpulan berpendapatan rendah yang sebenarnya bergantung hidup hari ini banyak kepada sektor perkhidmatan, restoran, hotel, penginapan dan lain-lain. Dalam keadaan ringgit yang rendah juga, Prof, sudah pasti menjadikan Malaysia juga destinasi pelancongan untuk orang asing sebagai contoh yang lebih kompetitif. Prof, bagaimana untuk kita melihat apabila berlaku kenaikan inflasi ini acap kali dikaitkan dengan gaji tak berapa nak naik sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat korelasi ini, dan juga sudah pasti ada korelasi, tapi bagaimana untuk kita melihat membaca ke semua ini? Kerana isu gaji ini bukan perkara baru. Sudah lama kita bincangkan, naik pun tidak berapa naik. Sebagai contoh, apatah lagi selepas pandemik, banyaklah alasan boleh digunakan untuk tidak menaikkan gaji pada takat yang sepatutnya. Malah gaji minimum sebagai contoh pun ditunda sehingga ke akhir tahun. Itu RM1,500. Dan juga kalau kita melihat kepada gaji yang disandarkan kepada produktiviti sepatutnya adalah pada RM1,800. Itu baru gaji minimum. Belum lagi gaji berwajaran dan untuk hidup dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendiri, bagaimana untuk kita melihat gaji ini boleh ditingkatkan dalam keadaan inflasi yang tinggi pada ketika ini? Okay, terima kasih. Sebenarnya gaji untuk isi rumah di Malaysia, saya ada buat kajian tentang pertumbuhan gaji dari tahun 1947 hingga tahun 2021. Gaji penengah untuk pekerja di Malaysia, untuk isi rumah di Malaysia telah meningkat 45 ganda daripada RM166 pada tahun 1947 hingga hari ini RM3,500 pada tahun 2021. So gaji telah meningkat semakin banyak, tapi berbanding dengan mana pendapatan negara, gaji kita tidak berapa meningkat kerana satu tekanan yang kita panggil jerat kelas menengah. Maknanya kebanyakan kumpulan lebih kurang 42% kumpulan orang yang makan gaji di Malaysia masuk di dalam jerat kelas menengah ini, di mana mereka masih dianggap sebagai pekerja yang separuh mahir atau tidak mahir, menyebabkan produktiviti mereka dilihat rendah dan majikan tidak sanggup membayar gaji yang lebih tinggi. Jadi kita sekarang menghadapi isu mereka ini tertekan di dalam kumpulan kelas menengah dan tidak dapat meningkatkan gaji. Sementara di satu pihak lagi kos sara hidup semakin meningkat sehingga tahap kemiskinan pun berubah daripada RM1,200 menjadi RM2,208, sedangkan gaji tidak meningkat pada kadar yang sama. Jadi kita lihat bahawa hampir daripada 40% kumpulan isi rumah di Malaysia tertekan disebabkan mereka terperangkap dalam jerat kelas menengah ini.
Bagaimana untuk kita mengawal jerat kelas pertengahan ini, Prof? Kerana tidak mudah mungkin, sudah pasti. Kalau kita melihat apabila berlaku krisis ini, tumpuan diberikan kepada B40. Memang sewajarnya. Tetapi pada masa yang sama kita melihat juga M40 ini yang banyak membeli sebagai contoh, turut terkesan dengan teruk apabila pandemik berlaku. Apatah lagi dalam pemulihan ini, inflasi dan sebagainya, mereka yang mempunyai tanggungan yang tinggi sebagai contoh juga adalah golongan yang amat tertekan dalam keadaan semasa. Kajian juga melihat kepada M40 ini yang terpaksa mungkin melepaskan banyak perkara dan juga sudah sehingga tidak ada perkara lain, item lain dalam perbelanjaan mereka yang boleh dilepaskan. Bagaimana untuk kita melihat jerat ini boleh kita kawal, Prof? Okey, satu-satunya cara untuk keluar daripada jerat kelas menengah ialah untuk meningkatkan kemahiran. Kalau kita boleh meningkatkan kemahiran setiap orang isi rumah, mereka akan mempunyai kemahiran yang lebih baik dan mempunyai nilai pasaran yang lebih tinggi, dan mereka akan mendapat pekerjaan yang lebih baik maknanya. Dan kita sebenarnya bertuah sebab kita sedang berhijrah ke industri revolusi 4.1, 4.0 yang memerlukan kemahiran baru. Jadi hari ini kita perlu memaksa kumpulan isi rumah kita untuk pergi menjalani latihan, reskilling, retraining, dan meningkatkan keupayaan mereka supaya mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi. Dan dengan itu dia akan keluar daripada jerat ke kelas menengah ini secara natural. InsyaAllah. Okey, Prof, ini adalah keadaan sekarang. Sudah pasti kita melihat dari sudut ekonomi sebagai contoh, banyak data kita menunjukkan ekonomi kita kukuh. Kita akan menerima data KDNK pada minggu ini juga dan kita melihat bahawa ini mungkin akan membawa angka positif. Kita mahu lihat ini disalurkan kepada orang ramai dalam bentuk duit poket mereka sebagai contoh. Tetapi pada masa yang sama kita melihat downside risk gerak ke hadapan. Kita melihat di negara maju sudah pun dijangkakan recession is just around the corner. Kemelesatan ekonomi ini akan berlaku di negara maju. Ini tidak lama akan sampai juga ke rantau kita di Asia. Apa persiapannya? Kerana kejutan sebegini akan dirasai oleh orang ramai. Kalau untuk Prof sendiri, orang ramai di luar sana yang menonton pada ketika ini, apa persiapan mereka juga? Apa persiapan pembuat dasar juga untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan kemelesatan juga akan sampai ke Malaysia? Prof. Okay, saya rasa dalam jangka pendek kita tidak perlu bimbang sangat tentang kegawatan sebab kita baru keluar daripada kegawatan dan sebenarnya pada akhir tahun 2021 baru kita keluar daripada kegawatan. Jadi kita tak akan masuk ke kegawatan lagi, tetapi kita perlu risau tentang kadar pertumbuhan selepas tahun 2022. Bank Dunia dan IMF pun menganggarkan bahawa kita akan tumbuh pada kadar yang lebih rendah selepas tahun 2022. Jadi kita tengok apa akan terjadi selepas itu. Bagaimana kita nak bersedia kepada itu? Saya rasa yang penting kita kepada kerajaan kita perlu mempergiatkan strategi keselamatan makanan, strategi penggantian import, mana kita perlu mewujudkan lebih banyak keupayaan mewujudkan makanan dalam negara supaya kita kurang bergantung kepada import dan kita dapat lebih berdikari. Itu pertama. Kepada isi rumah juga kita perlu fikirkan bagaimana isi rumah khususnya yang di luar bandar, dan kalau yang di bandar pun hari ini kita ada konsep pertanian bandar, pertanian menegak dan sebagainya untuk membolehkan mereka cuba mencari jalan mana menambah kapasiti mereka untuk hidup melalui aktiviti sendiri, berternak, menanam dan apa-apa yang berkaitan, supaya kita tidak mengharapkan gaji saja. Sebab kalau kita terus mengharapkan gaji, kita akan tertekan sebab gaji tidak akan meningkat tapi kos sara hidup akan terus meningkat. Itu yang menjadi isu, insya-Allah. Prof,
kita melihat bahawa acap kali perbincangan kita ini akan tertumpu kepada siapa yang mencari wang dalam keluarga tersebut dan siapa yang menjadi ketua dalam keluarga tersebut dan kesannya kepada mereka. Tetapi sudah pasti kesan ini berantai. Anak-anak juga akan menerima kesan disebabkan oleh perbelanjaan yang terhad ini oleh ketua isi rumah dan juga isi rumah itu sendiri. Kita melihat sejak sekian lama untuk golongan B40 terbantutnya pertumbuhan anak-anak kita sebagai contoh. Sudah pasti apabila berlakunya tekanan dalam pengurusan perbelanjaan mereka pada ketika ini, mungkin kompromi itu akan dilakukan oleh mereka dalam aspek pemakanan untuk anak-anak dan sebagainya. Bagaimana ini juga harus diberikan tumpuan selari dengan tumpuan-tumpuan yang lain, Prof. Kerana ini penting, kerana ini akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada generasi yang akan datang. Pandangan Prof sendiri. Ya, sebenarnya dasar ekonomi baru yang kita lancarkan tahun 1970 telah sangat berjaya mengubah struktur masyarakat daripada bukan saja kaum Melayu, kaum India dan sebahagian daripada kaum Cina. Mereka sekarang sudah keluar daripada luar bandar, daripada ekonomi desa, sudah keluar daripada ladang dan sekarang ni sudah masuk ke bandar dan hidup di bandar. Dan ini telah meningkatkan kapasiti kehidupan mereka. Tetapi maknanya selepas dasar ekonomi baru agak diketepikan, kita lihat bahawa sokongan kepada kumpulan anak-anak adalah amat rendah. Mana cadangan untuk memberikan makanan makan pagi percuma pun tidak mendapat sambutan oleh parlimen misalnya. Jadi kita lihat bahawa baru-baru ini pengumuman bahawa 72% daripada lepasan SPM tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran kerana mereka melihat bahawa pengajian tinggi tidak akan menjamin apa-apa. Dan ini satu yang sangat merisaukan. Apa akan jadi kepada 72% ini kalau mereka berhenti tergencat dan tidak pergi sekurang-kurangnya kepada sektor vocational dan latihan profesional. Ini yang merisaukan. Generasi akan datang ini akan dilihat sebagai generasi tergencat kalau tidak ada sesuatu yang drastik dilakukan. Apakah yang boleh kita laksanakan, Prof, yang drastik ini pada hemat Prof sendiri untuk setidaknya jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang, kerana ini bukanlah penyelesaian overnight orang kata. Apa pada hemat Prof yang boleh kita berikan tumpuan sedikit? Kalau kita balik kepada sejarah Malaysia, pada tahun 70 kita mewujudkan program Bina Negara. Dan program Bina Negaranya dilakukan dengan membawa semua kumpulan-kumpulan anak muda yang habis sekolah, yang tak mau melanjutkan pelajaran, lepas tingkat LCE je. Dia bawa ke program Bina Negara dan dia buat latihan vocational. Mereka menjadi tukang kayu, tukang besi, tukang pipe dan berbagai-bagai. Dan apabila mereka lepas latihan itu, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, mereka keluar menjadi separa profesional. Ya, dan mereka menjadi sangat produktif sebenarnya. Tapi program itu sudah hilang. Dan mungkin kita perlu kembali kepada program seperti itu, tetapi melancarkan menekankan aspek ICT, aspek artificial intelligence, Internet of Things dan sebagainya. Ini akan perlu menjadi arus baru, insya-Allah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Berjaya Baidai kerana bersama dengan agenda awani pada malam ini. Ini topik yang cukup penting. Kita akan mendapat angka ekonomi KDNK, kita akan mendapat angka inflasi, kita akan dapat angka pengangguran dari masa ke masa. Semua angka ini kita boleh cantumkan supaya kita faham dasar yang bagaimana dan waktu bila yang kita perlukan untuk kita menyelesaikan dengan tuntas permasalahan cabaran yang cukup rumit ini kalau kita boleh sifatkan untuk menyelesaikan dan juga membantu rakyat kita khususnya golongan B40, M40 dan juga bagaimana untuk mengangkat mereka lebih berdaya tahan bergerak ke hadapan berdepan dengan krisis-krisis lain, ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Baik, sekian sahaja agenda Wani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam.